Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan buat Puan Ros Anita Kartini binti Muhammad selaku pensyarah kami bagi kod BMMB 1104 subjek Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Kami daripada kumpulan 7 akan menganalisis puisi kanak-kanak yang menjadi pilihan kumpulan kami berdasarkan kepada asas kritikan sastera. Memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 3 orang iaitu saya sendiri Nur Atika Nazira binti Aziz dengan angka gilirannya 2022 2423 10189. Saya Nur Syamimi binti Paizu, angka giliran 20222 4231 0061. Nama diberi Nur Anis Akila binti Muhammad Rosli. Nombor angka giliran 20222423100015. Berikut adalah puisi kanak-kanak yang menjadi pilihan kumpulan kami. Yang pertama ialah lagu Rasa Sayang, yang kedua ialah lagu Nenek Si Bongkok Tiga dan yang ketiga ialah lagu Burung Kenek-Kenek. Seterusnya, saya sambung untuk menerangkan definisi dan konsep sastera kanak-kanak. Apa yang dikatakan dengan kesusasteraan kanak-kanak? Kesusasteraan kanak-kanak merupakan jen yang mengungkapkan persoalan tentang dunia kanak-kanak yang disampaikan secara lisan maupun secara tulisan. Menurut Zainiah 2007, sastera kanak-kanak memainkan peranan penting di dalam pendidikan kanak-kanak kerana ianya menitik beratkan tema, minat kanak-kanak, sifat dan keperluan tahap pembacaan seseorang kanak-kanak. Kesusasteraan kanak-kanak bukanlah sebagai pengganti kepada hubungan hidup manusia, tetapi adalah untuk menambahkan manfaat yang tidak terhingga kepada kekayaan hidup, keutuhan peribadi dan pengalaman rohani seseorang kanak-kanak itu. Seterusnya, mengapa sastera kanak-kanak boleh dijadikan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan apa yang istimewanya melalui kesusasteraan kanak-kanak? Melalui kesusasteraan kanak-kanak, guru dapat membantu kanak-kanak untuk memperoleh kesempatan menjelajahi dunia remaja mereka dengan cara yang bebas. Selain itu, melalui kesusasteraan kanak-kanak, guru boleh membantu murid-murid untuk meluaskan pengamatan estetika dan memberikan satu fahaman kepada bentuk dan susunan menurut sebahasa, idea-idea dan seni visual melalui buku-buku bergambar. Dan akhir sekali, melalui kesusasteraan kanak-kanak, guru dapat menyemaikan nilai-nilai murni, nilai-nilai moral yang kukuh dan sikap-sikap positif yang telah disalurkan menerusi watak-watak dalam cerita kanak-kanak yang dipaparkan. Seterusnya, apa yang dikatakan dengan asas kritikan sastera? Asas kritikan sastera merupakan suatu usaha mempertimbang dan menilai karya sastera secara jujur dan sistematik. Justru kritikan sastera merupakan penelitian yang kritis dan suatu disiplin ilmu yang saintifik kerana ia ditumpukan kepada penghayatan, penganalisisan dan penilaian terhadap sesebuah karya sastera. Umumnya terdapat 6 jenis kritikan sastera. Yang pertama ialah kritikan sanjungan, kritikan teguran, kritikan saranan, kritikan pendekatan, kritikan penganalisisan dan yang akhir sekali ialah kritikan yang melibatkan penilaian. Kritikan yang pertama ialah kritikan sanjungan. Sanjungan bermaksud penyataan rasa kagum dan senang terhadap orang lain. Kritikan ini memuji karya dan pengarang yang berupaya menghasilkan pemikiran yang bernas serta dapat menampilkan elemen dan karya yang menarik. Kritikan sanjungan ini juga ditujukan kepada pengarang kerana memiliki daya intelektual, ketajaman dan kebernasan fikiran. Kritikan pendekatan ialah suatu proses atau cara mendekati sesuatu yang merupakan usaha yang dirangka dalam aktiviti pengkajian atau kaedah untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Terdapat beberapa kritikan pendekatan. Yang pertama ialah pendekatan intrinsik yang merupakan pendekatan terhadap karya sastra dengan menerapkan teori dan kaedah sastra yang penelitiannya berpremiskan karya sastra itu sendiri. Yang kedua ialah pendekatan ekstrinsik, iaitu pendekatan karya sastra dengan memanfaatkan ilmu bantu bukan sastra seperti sejarah, agama, psikologi, politik dan sosiologi.
Pendekatan moral pula merupakan penelitian terhadap nilai-nilai moral dan agama. Di sudut itu, kajian ini terfokus kepada perilaku watak yang ditampilkan oleh pengarang. Manakala, pendekatan psikologi juga dikenali sebagai pendekatan kemanusiaan. Pendekatan psikologi ini memperkatakan empat aspek yang saling berkaitan dan melibatkan pengarang, watak dan juga pembaca. Manakala untuk pendekatan sosiologi, ia cenderung memberi tumpuan kepada pembincangan kepada tiga jurus yang berkaitan dengan individu, pengarang, konteks atau masyarakat persekitaran hidup pengarang. Yang terakhir ialah pendekatan arketaip ataupun dikenali juga sebagai tipa induk yang memanfaatkan pendekatan ini yang bermakna pengkritik membincangkan kepercayaan atau pegangan hidup umum sesebuah masyarakat atau etnik. Ia bagaikan motif yang sering dikaitkan dengan adat istiadat, kepercayaan, mitos yang berulang-ulang yang terdapat dalam teks sastra. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kritikan penganalisisan. Kritikan ini menyelidik sesuatu karya untuk mengetahui keadaan yang sebenar, termasuk menentukan kedudukan, prestasi atau pencapaian. Kritikan ini juga memanfaatkan pendekatan ilmiah dengan menggunakan teori tertentu dan ilmu bagi mencapai matlamat analisis. Kritikan ini akan berlangsung apabila seseorang pengkaji atau pengkritik melakukan penelitian terhadap sesuatu genre karya, maka bererti peneliti itu sedang melakukan penghuraian atau penganalisisan. Kemudian, saya akan menerangkan tentang kritikan saranan. Saranan membawa maksud anjuran atas sesuatu yang disarankan. Maka, kritikan saranan ini menganjurkan nilai positif kepada khalayak pembaca, pengarang dan ujana kritikan sastra itu sendiri. Ia juga digunakan untuk memperbaiki kekurangan atau memantapkan lagi sesuatu karya. Kesemua kritikan ini dilakukan untuk memantapkan sesuatu karya serta hasil sesuatu karya itu lebih bermutu dan berjaya. Kritikan teguran merupakan kritikan yang bersifat memberi teguran dan peringatan secara ikhlas. Kritikan ini lebih praktikal kerana pengkritik melaksanakan kajiannya dengan lebih berimbang. Dalam kritikan ini, pengkritik akan menyatakan keistimewaan, kekuatan teks berkenaan dan menunjukkan kekurangan teks tersebut. Yang terakhir ialah kritikan penilaian. Kritikan penilaian ini bermaksud pengkritik menilai sesebuah karya sastera melihat dari segi isi atau mesej yang hendak disampaikan oleh pengarang. Hasilnya dapat dilihat keistimewaan dan kekurangan karya tersebut. Menurut Osman Putih, pengkritik haruslah bijaksana, adil dan saksama serta memberikan hujah yang relevan dan konkret sebelum memberikan justifikasinya. Pengkritik juga dituntut mengetahui dan memahami banyak aspek tentang pengarang yang menghasilkan karya, subjek yang dibincangkan, persekitaran, ras dan waktu yang dipaparkan. Seterusnya, saya sambung untuk menerangkan berkaitan maksud rangkap lagu Rasa Sayang. Melalui rangkap kedua, iaitu pada baris ketiga dan keempat lagu ini, menunjukkan bahawa penulis cuba untuk menyampaikan pesanan betapa pentingnya proses belajar dalam menambah ilmu pengetahuan, terutamanya buat kanak-kanak dan kepentingan masyarakat sekeliling dalam mendidik anak-anak dengan menegur sekiranya terdapat kesalahan
dalam proses mereka menuntut ilmu. Dalam konteks Islam, definisi boleh dibahagikan kepada dua, iaitu ilmu yang berasal daripada Allah dan yang keduanya ialah sesuatu yang diterima oleh jiwa yang aktif dan kreatif. Melalui sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini dapatlah kita buktikan bahawa setiap muslim tanpa mengira jantina sama ada lelaki maupun wanita diwajibkan untuk menambah ilmu pengetahuan. Seterusnya, saya sambung lagi maksud bagi baris ketiga dan keempat di dalam rangkap kedua lagu Rasa Sayang. Imam Syafi'i juga berpesan, belajarlah kerana tidak ada yang lahir dalam keadaan berilmu. Islam turut menjanjikan kepada setiap penuntut ilmu bahawa barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, nescaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Maka jelaslah bahawa betapa pentingnya dan seriusnya tuntutan mengenai belajar menambah ilmu pengetahuan dan berkongsi kepada yang lainnya ilmu yang telah dipelajari, kerana barang siapa yang mengajarkan suatu ilmu maka dia mendapat pahala daripada orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengerjakannya. Apabila seseorang pelajar itu mengamalkan ilmu yang dipelajari, maka sikap yang baik dalam diri mereka akan dapat dibentuk. Akhir kata, kita telusuri kata-kata Malik bin Dinar, iaitu jika seseorang hamba mempelajari suatu ilmu dengan tujuan untuk diamalkan, maka ilmu itu akan membuatkannya semakin merunduk. Namun, jika seseorang mempelajari ilmu bukan untuk diamalkan, maka perbuatan itu hanya akan membuatkannya semakin sombong. Oleh yang demikian, jelaslah bahawa sebagai orang dewasa yang memiliki banyak ilmu, maka ilmu tersebut haruslah dikongsi dan diajar kepada masyarakat sekeliling dengan penuh ketekunan dan nilai kesabaran yang tinggi, terutamanya anak-anak pemakin generasi akan datang. Seterusnya, pada lirik Hancur Badan di Kandung Tanah, Budi yang Baik dikenang juga memaparkan kepada masyarakat dan mendidik kanak-kanak untuk belajar hidup berbudi dengan orang sekeliling sejak kecil. Masyarakat harmoni, berbudi bahasa dan mengamalkan nilai murni dapat melahirkan satu bangsa yang budiman. Namun demikian, amalan budi bahasa budaya kita semakin dilupakan oleh segelintir masyarakat. Siapapun kita, meskipun masih berusia setahun jagung, nilai murni, bahasa dan tingkah laku kita mencerminkan budaya setiap masyarakat. Melalui lirik lagu Rasa Sayang, memaparkan bahawa betapa perlunya ibu bapa dan guru-guru dalam mendidik serta mengajar anak-anak tentang nilai-nilai murni, berbudi bahasa dan mendidik serta mengajar anak-anak tentang nilai murni dalam pertuturan serta menjaga tingkah laku agar dapat melahirkan generasi muda yang memiliki kepribadian yang baik dan mudah untuk dibentuk sikapnya. Dalam Islam maupun agama lain, kita dididik untuk sentiasa hormat menghormati antara satu sama lain. Jangan kita memandang darjat dan kedudukan semata-mata tanpa menghiraukan perasaan orang yang tidak mempunyai pangkat atau kedudukan yang kurang daripada kita. Seterusnya, saya sambung untuk menerangkan maksud yang cuba disampaikan oleh pengarang pada baris ketiga dan keempat pantun di atas, iaitu masih kecil rajin belajar, sudah besar senanglah diri, iaitu berkaitan perilaku kita sebagai golongan muda untuk sentiasa rajin mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh dan berusaha sehabis yang mampu, kerana usaha itu tangga kejayaan agar terjamin kehidupan di masa depan kelak. Dapat dilihat dengan jelas bahawa pengarang cuba mengetengahkan elemen yang berbentuk peringatan dan teguran secara ikhlas kepada golongan muda, terutamanya kanak-kanak, agar rajin dan berusaha gigih belajar ketika masih di bangku sekolah, supaya terjamin kesenangan untuk kehidupan pada masa akan datang. Seterusnya, saya sambung untuk menerangkan rumusan keseluruhan bagi lirik lagu Rasa Sayang. Melalui lirik lagu Rasa Sayang, jelas menunjukkan bahawa
pengarang layak menerima sanjungan melalui penulisannya. Ini demikian kerana hasil karya sastranya yang cuba diketengahkan kepada generasi muda berkaitan betapa pentingnya menuntut ilmu dan tanggungjawab golongan dewasa dalam mendidik kanak-kanak dengan penuh ketekunan, keikhlasan dan kesabaran yang tinggi, meskipun perlu berdepan dengan pelbagai kelemahan kanak-kanak di peringkat awal penerimaan pendidikan dalam diri mereka. Bahkan penulis juga cuba menyatakan kritikan yang bersifat memberi teguran dan peringatan secara ikhlas kepada anak muda terutamanya kanak-kanak untuk mengamalkan sikap rajin berusaha dalam meningkatkan ilmu dan hidup berbudi bahasa serta hormat menghormati golongan yang lebih tua agar hidup disenangi dan disayangi masyarakat sekeliling. Lagu seterusnya, saya telah memilih lagu Bangun Pagi Gosok Gigi. Gosok gigi, lepas mandi, pakai baju, makan roti, minum susu, pergi sekolah senang hati. Pagi, gosok gigi, lepas mandi, pakai baju, makan roti, minum susu, pergi sekolah senang hati. Pada rangkap 1 dan 2, Bangun Pagi Gosok Gigi ini menceritakan tentang kehidupan seharian sebagai seorang murid. Rangkap pertama dan kedua ini menjelaskan pada waktu pagi, murid-murid perlulah menggosok gigi dan mandi terlebih dahulu sebelum meneruskan aktiviti seharian seterusnya. Murid-murid juga perlulah memakai pakaian yang sesuai untuk pergi ke sekolah. Seterusnya, pada rangkap ketiga dan keempat, murid-murid perlulah mengambil sarapan terlebih dahulu sebelum datang ke sekolah supaya murid-murid tidak dalam keadaan yang lapar untuk meneruskan pembelajaran pada hari tersebut. Apabila murid-murid mengambil sarapan terlebih dahulu, keadaan murid itu akan lebih ceria dan bersemangat untuk meneruskan pembelajarannya di sekolah. Seterusnya, dalam lagu ini juga, saya akan menerangkan tentang kritikan pendekatan. Lagu ini juga boleh dapat mendisiplinkan murid-murid supaya menjaga kebersihan diri sebelum pergi ke sekolah. Contohnya seperti gosok gigi dan mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke sekolah dan memakai pakaian yang bersih dan sesuai apabila menuju ke sekolah. Seterusnya, ia juga melibatkan emosi murid-murid. Sebagai contoh, murid akan lebih ceria dan bersemangat apabila datang ke sekolah. Hal ini kerana mereka telah mengambil sarapan dan mereka dalam keadaan yang bersih dan bersemangat untuk datang ke sekolah. Seterusnya, lagu kanak-kanak yang saya pilih ialah lagu Burung Kenek-Kenek oleh Ruslan Madun. Sapi berbulu merah, atur tapak kaki, cepat-cepat melangkah. Burung kenek-kenek terbang tinggi di awan, pesan datuk nenek pada pandailah jadi kawan. Burung kenek-kenek hinggap di atas punggung, pesan datuk nenek anak janganlah sombong. Gurinda merupakan sebuah wacana yang mengandungi kalimat yang berirama menurut Illadam 2003. Menurut Kamus Dewan 1994,
Gurindam ialah sejenis puisi yang terdiri daripada 2 baris dan berisi dengan pelbagai pengajaran. Baiklah, berdasarkan bait lagu di atas, lagu ini termasuk dalam golongan gurindam berbentuk terikat. Bait ini terdiri daripada 2 baris yang berpasangan dan berirama. Baris pertama sebagai isyarat dan baris kedua sebagai jawapan. Kedua-dua baris tersebut merupakan kesatuan yang utuh. Setiap barisnya biasanya mengandungi 3 hingga 6 patah perkataan dan pola rimanya ialah AA, AB dan atau serima. Setiap rangkap ini merupakan sebahagian daripada idea yang berturutan dan biasanya memerlukan beberapa rangkap untuk menyatakan keseluruhan idea. Lagu ini juga menekankan amalan nilai murni iaitu sikap tolong-menolong dalam kehidupan. Perkara ini dapat dilihat pada rangkap lagu tersebut. Selanjutnya, nilai murni dalam lagu tersebut lebih memfokuskan kepada amalan menolong ibu bapa yang telah mengasuh kita. Untuk menjadi insan yang berguna, selain menuntut ilmu, kejayaan seseorang juga bergantung kepada restu dan usaha ibu bapa yang penat lelah mendidik dan membesarkan kita. Oleh itu, sebagai anak adalah tidak wajar untuk kita melupakan akan segala jasa dan pengorbanan ibu bapa terhadap kita selama ini. Lantaran itu, atas rasa kesedaran dan tanggungjawab kepada kedua-dua ibu bapa, maka janganlah kita lupa untuk menolong ibu bapa yang telah banyak berkorban untuk kita serta patuh kepada mereka. Perkara ini dapat dikaitkan dengan rangkap lagu di bawah. Seterusnya, lagu Burung Kenek-Kenek ini juga bertepatan dengan fungsi gurindam iaitu sebagai alat untuk menyampaikan pengajaran dengan menunjukkan jalan hidup yang sempurna kepada masyarakat. Dalam lagu ini dapat dilihat pelbagai aspek pengajaran yang berfungsi untuk membimbing masyarakat bagi mencapai taraf hidup yang sempurna. Perkara ini dapat dikaitkan dengan contoh rangkap lagu di sebelah. Baiklah, apa yang saya dapat simpulkan di sini ialah lirik lagu kanak-kanak ini mempunyai kaitan dengan bentuk puisi lama yang masih lagi didendangkan sehingga hari ini tanpa diketahui siapakah penciptanya. Puisi kanak-kanak yang lahir dalam kalangan masyarakat tradisi ini terus berkembang dari generasi ke generasi secara lisan. Sesuai dengan diksi lagu, puisi kanak-kanak ini mempunyai nada yang tersendiri dan dipersembahkan secara berlagu. Justru, puisi kanak-kanak ini telah menjadi salah satu daripada bentuk yang sangat digemari oleh masyarakat untuk menghiburkan hati. Puisi kanak-kanak yang terhasil daripada gabungan gubahan seni kata dan melodi dengan muzik atau tanpa iringan muzik ini berupaya mencerminkan pemikiran, sikap, nilai dan kelakuan masyarakat yang memilikinya daripada lirik dan irama yang dibawa.